Semangat kerjasama sebagai pasukan, sikap profesionalisme yang tinggi serta kreativiti untuk melaksanakan urus niaga menjadi antara elemen utama yang diamalkan oleh tetamu kita pada episod ini. Ya, selamat menonton iSME, sebuah rancangan yang dibawakan khas oleh SME Bank khusus untuk para penonton sekalian melihat kejayaan para usahawan dalam industri kecil sederhana. Dan dalam episod kali ini kita akan melihat kepelbagaian perniagaan yang dikendalikan oleh usahawan kita ini. Perniagaan Wafada Sendirian Berhad telah ditubuhkan pada tahun 2001 sebagai syarikat perniagaan milik tunggal yang mengusahakan bidang perdagangan. Perniagaan Wafada Sendirian Berhad merupakan peruncit pelancongan bagi barangan kebudayaan, cenderahati dan barangan santai serta menjalankan rangkaian perniagaan makanan dan minuman, pembinaan, penyelenggaraan dan perkhidmatan hiasan dalaman yang berjaya. Antara jenama perniagaan makanan di bawah Wafada ialah seperti Old Malaya Kopitiam, Malaysian Recipe Cafe, Uncle D's Noodle, Uncle D's Pizzeria. Manakala untuk kedai cenderamata pula ialah seperti Experience Malaysia, Airport Emporium dan juga Malaysian Heritage. Pada Julai 2009, perniagaan Wafada telah mengembangkan sayap dengan menceburi bidang makanan dan minuman dengan menubuhkan kafe dan kopitiam di bangunan satelit KLIA. Hari ini, perniagaan Wafada beroperasi dan menguruskan 4 kedai di bangunan satelit, 1 kedai di bangunan utama terminal dan 3 kedai di terminal pesawat kos rendah iaitu LCCT. Boleh ceritakan bagaimana keluarga Tuan Fazrul boleh dan telah menceburi bidang perniagaan ini? Syarikat ini dibina dan diasaskan oleh ayah saya, Encik Muhammad Idris pada tahun 2000. Masa itu dia seoranglah menjalankan perniagaan ni. So saya dan adik saya start pada tahun 2007 sebagai, dan kami start daripada bawah. Bukan straight kepada management. Saya jaga kedai sendiri, masuk shift macam orang lain. So sampai sekarang lah saya look overall dari segi aspek finance, management dan pembelian juga barang. Ayah saya, dia ada satu impian yang dia nak berniaga lah. So, sebelum ni dia bekerja dengan abang dia. Tapi pada tahun 2000, dia mengambil keputusan untuk start perniagaan sendirilah di KLIA ini. Perniagaan yang kita start lah dengan kedai menjual cenderahati. Kedai cenderahati ini adalah kita punya core business dan masih berterusan sampai sekarang, dah 13 tahun. Okey, jadi bermula dengan satu kedai hadiah dan cenderahati di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun KLIA. Boleh ceritakan lagi sedikit tentang kedai inilah? Kedai pertama kita terletak di main terminal building, iaitu dari kita start daripada tahun 2000. Kedai itu bertahan sampai sekarang lagi, 2013 masih ada lagi. And then our second outlet ada Malaysian Heritage juga, tapi di satellite building. And then kita buka outlet F&B yang pertama, food and beverage yang pertama, Malaysian Recipe Cafe, dan tahun 2008 kita buka F&B kita yang kedua, Old Malaya Kopitiam. Dan kesemua brand ni semua brand kami. Kita yang cipta brand ni. Okey, something that I would also like to know, apakah hadiah atau cenderahati yang menjadi pilihan utama pada pelancong? Sebenarnya preference atau cita rasa customer berbeza-beza mengikut dari mana asal diorang datang. Okay. Contohnya kalau daripada Arab, banyak membeli baju-baju pewter, barangan pewter. Kalau daripada Jepun atau China, dia banyak membeli barang-barang pet food macam dodol, durian atau coklat durian, macam itu, lempuk. So mengikut cita rasa masing-masing daripada negara masing-masing. Perniagaan Wafada akan meneruskan legasi menguruskan perniagaan cenderahati di KLIA dan pada masa yang sama membantu mengangkat negara kita Malaysia sebagai destinasi satu hentian yang kaya dengan pengalaman warisan, kebudayaan dan tradisi yang tiada tolok bandingnya. Kebanyakan masa kedai hadiah dan cenderahati hanya dikaitkan dengan pelancong. Adakah pandangan seperti ini menghadkan lagi
fungsi kedai hadiah dan cenderahati? Pada pendapat saya, Maya, pendapat ni kurang tepat. Sebenarnya kalau kita tengokkan, cenderahati hanya dikaitkan dengan pelancong saja. Kalau kita tengok dekat rumah kita sendiri, dah lama tak ada benda-benda seperti cenderahati begini, kraft tangan sudah mulai dilupai oleh kita punya generasi sekarang. So untuk mengaitkan cenderahati dengan pelancong saja tak tepat. Makin lama kraft tangan ni hilang di mata warga tempatan. So saya rasa amat penting warga tempatan mengingati balik budaya kita sendiri. Pengalaman jatuh bangun dalam perniagaan akan membuat seseorang usahawan itu lebih matang dan bijak dalam menangani sebarang masalah berkaitan dengan perniagaan. Boleh kongsi sedikit tentang cabaran dalam perniagaan yang dipilih dan diceburi? Cabaran memang ada dekat setiap perniagaan dan kita harus harungi cabaran ni dengan cara yang betul lah. Selalunya cabaran yang kita ada dekat airport ni melibatkan passenger lah. Kalau tiba-tiba ada wabak kat Malaysia kan, so pelancong tak masuk ke Malaysia atau JE kan, so diorang akan stop datang ke Malaysia dan itu akan menjejaskan kita punya pendapatan lah. Sale kita akan turun lah masa tu kan. Tapi Alhamdulillah sekarang ni negara kita pun aman damai, so dari tahun ke tahun memang passenger meningkat. Lagi satu faktor peperangan juga kan, kalau dunia ni dalam peperangan kucak-kacir, so pelancong takut nak masuk. Selalunya daripada sale je lah kita punya cabaran kat sini. Kalau macam bahagian Europe atau US, time summer break, diorang akan datang sini untuk berjalan-jalan. So kita kena belajar dan analisiskan apa barangan yang diorang nak beli sebenarnya. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan melihat pelbagai lagi perniagaan di bawah Wafada Sendirian Berhad serta bagaimana SME Bank memainkan peranan sebagai institusi pembangunan kewangan. Sikap positif tu amat penting dalam perniagaan. Jangan putus asa. Dia tegas dengan staf-staf yang lain. Keluarga saya memang banyak membantu. Kita ada trust each other. Bukanlah mudah untuk mengendalikan pelbagai jenis perniagaan. Untuk Wafada, ia adalah satu cabaran yang harus dihadapi untuk berjaya. Apakah elemen dan faktor penting yang perlu untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya? Bagi saya, sikap positif tu amat penting dalam perniagaan. Dalam apa-apa situasi pun, apa-apa dugaan pun, kita mesti pandang sesuatu tu secara positif. Ambil iktibar. Dan kita kena selalu cekal, jangan putus asa dan banyakkan berdoa lah. Sudah tentu penonton di luar sana pun nak tahu apa peranan SME Bank dalam perniagaan keluarga tuan. Sejarah SME Bank dengan syarikat perniagaan Wafada bermula pada tahun 2009 di mana telah memberi kami capital untuk mengembangkan perniagaan kami. Di tahun yang sama juga, bank membantu kami membeli premis kami yang pertama untuk dijadikan HQ dan office kami. Pada 2011 pula, bank sekali lagi menolong kami membeli satu premis untuk dijadikan center kitchen. Dan center kitchen ni amat penting untuk meluaskan lagi kita punya F&B. Dan di samping memberi modal pada kita, juga banyak memberi khidmat-khidmat sampingan seperti bimbingan macam mana nak mengembangkan perniagaan, cara yang betul. Bank banyak membantu usahawan kecil dan sederhana seperti perniagaan Wafada lah. So dia banyak memberi idea, bagi pandangan dan nasihat kepada usahawan kecil ni dengan cara yang betul lah. Dan proses yang untuk bank ni adalah sangat mudah dan telus.
Sudah pasti antara faktor utama dalam memantapkan sesebuah syarikat itu ialah peranan yang dimainkan oleh para pekerja yang menjadi tulang belakang kepada sebuah organisasi perniagaan itu. Pandangan saya pada Fazrul, dia adalah seorang yang tegas kalau sedang bekerja kerana dia mementingkan prestasi perniagaan. Saya pun banyak juga belajar daripada dia, walaupun kami juga kadang-kadang berselisih pendapat. Kalau selepas habis bekerja, dia akan relax dan kami juga berkongsi hobi yang sama seperti memancing dan bermain badminton. Dia orang yang kelakar lah. Mula-mula yang saya kenal dia seorang yang manja dan sekarang dah berubah. Tengok lebih kepada lebih bertanggungjawab, very hardworking, seorang bos yang tegas, lebih kepada menjaga kebajikan pekerja. Hubungan Cik Fazrul dengan pekerjanya, dia sangat boleh bekerjasama dengan dia dan sudi mendengar masalah pekerja-pekerja dan very friendly to everybody. Cik Fazrul, dia seorang yang positif dan berfikiran jauh dalam bidang masakan ni walaupun dia bukan dalam bidang ni sebenarnya. Sometimes dia akan datang ke main kitchen ataupun di central kitchen untuk dia berkongsi apa yang dia pelajari daripada televisyen, daripada internet dan sebagainya. So far, Cik Fazrul sangat positif dalam bidang ini dan dia berfikiran untuk memajukan syarikat dalam bidang F&B sungguh menakjubkan. Sesuatu kejayaan itu tidak boleh dicapai dengan sekelip mata. Pelbagai usaha perlu dilaksanakan dan tentunya juga sokongan dari keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam hal ini. Bagaimana Tuan melihat betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh keluarga? Keluarga saya memang banyak membantu. Seluruh keluarga saya banyak membantu dalam perniagaan kami. Involvement semua orang termasuk ayah saya, mak saya, adik-adik saya banyak membantu. So, isteri saya juga bekerja kat company ni. Isteri adik saya juga bekerja di company ni. So, kita ada trust each other sebab kita family. Masing-masing ada part masing-masing. So, kita kena bekerja as a unit lah untuk menjayakan perniagaan ni. Selain daripada bekerja, habis stres semua tu, apa yang Tuan suka membuat dalam masa lapang? Saya suka memancing. Tak kisah air masin ke air tawar ke, saya akan pergi mancing. Dan saya mancing pun dengan keluarga saya. So kami enjoy buat benda sama-sama. Selain memancing, kami juga main badminton. So bersama adik-beradik jugalah. Dan mak ayah juga terus main juga. Every single week lah kita orang main kan. So bukan saja bekerja, waktu lapang pun kita orang sama-sama. Selepas ini kita akan melihat apakah matlamat utama serta harapan perniagaan Wafada Sendirian Berhad. Setakat ni misi kita makin bertambah lah. Sekarang sudah sampai ke 5 kedai. Involvement saya adalah daripada mula. Kerjasama ni adalah sangat penting lah. Antara misi perniagaan Wafada adalah untuk memuaskan hati pelanggan dengan menyediakan barangan dengan harga berpatutan serta perkhidmatan yang cemerlang. Adakah misi syarikat dicapai? Misi syarikat kita bahagikan kepada long term dan short term. Setakat ni misi kita makin bertambah lah setelah dicapai misi yang sebelumnya. Daripada 1 kedai ke 2 kedai, ke 2 kedai, ke 3 kedai. Sekarang sudah sampai ke 5 kedai dekat airport. Misi yang seterusnya ialah mengembangkan di luar KLIA. Seperti kita punya kopitiam supaya bukan sahaja pelancong saja yang akan kenal kedai kita. So tempatan pun akan merasailah makanan kita dan kita akan ada banyak melakukan persaingan sihat lah dengan kopitiam di luar. Kewujudan perniagaan Wafada di kawasan peruncitan lapangan terbang
telah membolehkan syarikat ini untuk memahami keperluan pelancong dan berusaha memenuhi kehendak mereka. Ini juga merupakan antara visi syarikat yang sentiasa menjadi pegangan semua yang terbabit dengan perniagaan Wafada Sendirian Berhad. Sebagaimana maklum, perniagaan Wafada juga telah mengembangkan perniagaan dengan menubuhkan Old Malaya Kopitiam, Malaysian Recipe Cafe, Uncle D's Noodle dan juga Uncle D's Pizzeria, yang mana kesemua kedai ini mewakili jenama perniagaan makanan. Boleh cerita lagi dengan lebih teliti tentang perniagaan restoran lah di bawah perniagaan Wafada Sendirian Berhad? Secara jujurnya, saya adalah pengarah dalam restoran dan food and beverages untuk Wafada ni. So, involvement saya adalah daripada mula startnya kedai makan kami. Dan kedai makan banyak cabaran, tapi pada waktu yang sama seronok, seperti nak memenuhi cita rasa pelanggan daripada segi harga, setup kedai kena perfect, kena kebersihan, hygiene, dan ke outlet kami juga mendapat CJ halal daripada JAKIM. F&B ni seperti saya kata mencabar tapi seronok. Apabila pelanggan makan makanan kami dan merasa puas, itulah satu kepuasan bagi kami jugalah. Untuk memenuhi kehendak pelanggan, difahamkan lebih daripada 100 hidangan makanan dibuat setiap hari. Usaha ini memerlukan satu komitmen yang besar dan apa yang pasti, perniagaan Wafada bersedia dengan cabaran seperti ini. Perniagaan Wafada terus mencipta nama apabila Desigual, satu jenama pakaian santai berpangkalan di Barcelona, Sepanyol, telah membuka 2 cawangan di bangunan satelit lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan dikendalikan oleh perniagaan Wafada Sendirian Berhad. Bagaimana anda melihat usaha ini meluaskan lagi jenis perniagaan di bawah perniagaan Wafada? Wafada telah membawa masuk satu brand international pertama yang kita ambil daripada Barcelona, Spain. Dan kerjasama ni adalah sangat penting lah. Memang first time kita bekerja dengan international label. So sangat teruja kan, dan gembira lah dengan brand Desigual ni sebab dia vibrant kan, lain daripada label-label lain yang ada dekat Malaysia. Alhamdulillah, penjualan amat membanggakan dan kita ada 2 outlet Desigual di Satellite Building ni. Satu untuk fashion, satu untuk aksesoris. Malaysia merupakan antara destinasi pelancongan yang paling utama di rantau ini dan tahun 2014 telah diisytiharkan sebagai Tahun Melawat Malaysia. How do you feel bahawa Wafada boleh dikatakan menolong mempromosikan Malaysia? Kami banggalah dapat sambil berniaga tapi dapat mempromosikan negara kita lah dan memperkenalkan kepada dunia luar. Kita ada KLCC, kita ada KL Tower, kita ada different state dengan menarik dengan pelbagai landmark. Tahun depan ialah tahun Visit Malaysia. So inilah peluang kita untuk memperkenalkan lagi negara kita kepada dunia luar. Sebagai syarikat yang sedang terus berkembang, perniagaan Wafada telah memainkan peranan penting dalam melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Ini adalah antara usaha dan sumbangan yang telah diteruskan oleh syarikat. Ceritakan tentang sumbangan kepada masyarakat daripada Wafada dalam tanggungjawab sosial korporat. Bagi kami, kami rasa apabila kami telah mendapat sesuatu, apabila Tuhan telah memberi kami sesuatu, we are obliged to bagi balik kepada masyarakat. So, banyak program-program kebajikan yang telah kami buat dalam 13 tahun ni. Contohnya, kami mensponsor anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, bawa dia orang pergi shopping, dan belanja hari raya, bulan puasa. Selalunya sumbangan kewangan lah yang selalu kami salurkan tiap-tiap bulan. Apabila kita buat tu, kita lagi senang lah, lagi rasa perniagaan kami, orang kata kalau kita memberi
Allah lagi beri kita lagi banyak. Kejayaan hari ini tidak bermakna syarikat sudah berpuas hati dan pastinya perniagaan Wafada juga mempunyai impian dan wawasan yang perlu dicapai. Apakah perancangan untuk masa depan Wafada sendiri, Berhad? Perancangan kami banyak lebih kepada food and beverages lah. Kita akan menambah rangkaian kedai outlet macam seperti saya kata tadi dekat downtown apa semua. So rancangan kita first nak kembangkan di Klang Valley dan selepas tu ke seluruh Malaysia lah kalau boleh, insya-Allah. Dan dengan itu kami juga memerlukan bantuan daripada SME Bank lah untuk mengembangkan lagi rangkaian kami untuk perniagaan Wafada. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan kepentingan succession plan. Tidak banyak syarikat-syarikat ataupun usahawan-usahawan yang telah menyediakan dengan lebih awal berkaitan dengan succession plan. Apabila kita sebut berkenaan dengan succession plan, ia adalah untuk menyediakan pengganti kepada pengusaha utama apabila berlaku situasi di mana pengusaha utama tidak lagi dapat meneruskan stewardship di dalam syarikat berkenaan, mungkin kerana faktor usia, faktor kesihatan ataupun kemungkinan kematian. Siapa yang boleh kita lantik sebagai successor ataupun pengganti? Sebenarnya tidak ada rule berkenaan dengan successor ini. Kebanyakan syarikat ataupun usahawan-usahawan di luar memilih anak-anak mereka sebagai pengganti. Sebenarnya sesiapa saja yang diyakini boleh membantu meneruskan kelangsungan perniagaan itu bolehlah dipilih oleh pengusaha utama sebagai pengganti beliau. Jika telah dikenal pasti, sewajarnya pengganti ini perlu diberi pendedahan awal berkenaan dengan selok-belok perniagaan itu supaya dalam apa juga situasi pengganti ini mampu untuk meneruskan leadership kepimpinan dalam perniagaan tersebut. Jadi di peringkat awal lagi pendedahan kepada stakeholders, pasaran, pembekal, bankers, authority dan juga sebagainya itu perlulah diberi dengan lebih awal agar pengganti ini bersedia pada bila-bila masa. Usaha yang tidak mengenal erti penat akan membawa kejayaan dalam apapun perniagaan yang diceburi. Semoga kita semua sedikit sebanyak telah mendapat informasi yang berguna, khususnya anda yang mempunyai impian untuk menjadi usahawan yang berjaya. Jadi teruskan bersama saya Maya Karin dalam episod-episod akan datang di mana kita akan terus bertemu dengan usahawan tempatan. Jumpa lagi.